on this computer. Okey. Kali ini saya nak kongsikan berkaitan dengan konsep selling idea untuk plan mawadah, plan hibah, plan elite link, plan mahabbah, plan hadiah. Boleh belaka. Okey, cuma ini adalah konsep saja untuk you all nak present kepada klien anda. Guna chat yang kita ni yang saya nanti saya akan sharekan dia punya form ni, you all boleh tanya je klien. Okay, very simple. Pertama, you tak nama klien. Contoh, Muhammad. Cik Muhammad Azam kan? Okay, baik Cik Muhammad. Sebelum tu Cik Muhammad, saya nak pergi kepada Cik Muhammad berkaitan dengan plan hibah yang ada di Etiqa Takaful. Tapi sebelum tu saya akan tanya kepada Cik Muhammad beberapa perkara yang saya nak tanyakan, iaitu pertama, boleh ke saya tahu berapakah, kita kena tahu dulu berapakah pembelanjaan Cik Azam. Okey. Alright, saya takkan tanya income Cik Azam sebulan berapa, tapi saya tanya pembelanjaan Cik Azam berapa sebulan. Okey. Yang pertama saya akan pecahkan kepada dua Cik Azam. Okey, yang pertama NRE, yang kedua RE. Okey, NRE dan RE. Okey, apakah NRE dan RE itu? Alright. Untuk NRE Cik Azam, boleh ke saya nak tahu berapa bil bulanan Cik Azam? Okey, itu Cik Azam tu kan cakaplah, bil saya 200. Boleh saya tahu loan berapa? Berapakah belanjaan grocery Cik Azam? Berapakah belanjaan pendidikan anak-anak Cik Azam? Berapakah sumbangan kepada keluarga Cik Azam? Dan lain-lain. Dan kita total upkan dalam bentuk tahunan. Okey, baik Cik Azam, saya akan total upkan dalam bentuk tahunan. So, meaning that total up semua ni mesti kena dapat tahunan. So, mungkin dia akan bagi total tahunan dia 25,000 contoh. Okey, baik Cik Azam, masih. So, saya nak tanya produk RE. RE ni maksudnya return expenses. Okey, baik Cik Azam, saya tanya return expenses. Bolehkah saya tahu berapa yang Cik Azam ada sekarang di EPF? Dia akan cakap, oh dia ada 10,000. Saving Cik Azam sekarang mungkin ada 20,000. Tabung haji mungkin ada 10,000. SB ada 20,000. Takaful pun dia cakap, pun dia ada juga. Dia ada go dan lain-lain, kita akan total upkan semasa. Okey, semasa total up semua yang dia ada RE tadi tu, berapa dia dapat semasa. Mungkin semasa dia dapat 100,000, tapi jumlah tahunan untuk dia punya ni lebih kurang 25,000. Okey, contoh Lepas tu kita tulis kat bawah ni. NRE tadi 25,000, RE 100,000. Kan? NRE 25,000, RE 100,000. So kita, okey, formula dia simple je. RE tadi berapa? 100,000. Kan? NRE dia berapa? 25. Kita bahagikan dengan 25,000. So bermaksudnya dekat sini dia berada lebih kurang 4 tahun sahaja. Bermaksudnya kita kena cakap kat Cik Azam, okay, Cik Azam ada masa ataupun survival dalam masa 4 tahun sahaja Cik Azam. Okey, maksud okey, ada maksud. Okey, apa maksud 4 tahun ni? Bermaksud Cik Azam hanya ada duit dalam poket ataupun apa-apa jadi kepada Cik Azam, family Cik Azam hanya boleh survive 4 tahun saja Cik Azam. Okey. So saya nak tanya Cik Azam, 4 tahun ni mencukupikah untuk nak cover anak-anak punya pendidikan? Okey, sehingga anak besar. Cukupkah nak cover apa-apa pendidikan, pekerjaan anak-anak dan sebagainya, survival. Selalu klien akan cakap tidak cukup. Okey. Berdasarkan kepada financial analysis mengatakan paling cantik Cik Azam kena ada kewangan sekurang-kurangnya reserve 10 tahun. So maksudnya dekat sini Cik Azam short 6 tahun. Okay, kita tulis kat ni short year 6 tahun kan, 10 tahun 6 tahun kali dengan NRE. NRE tadi berapa? 25,000. So 6 tahun kali 25,000, okey, bermaksud 150,000. Okey, 150,000. Maksudnya Cik Azam masih short lagi 150,000. Lepas tu dia kata, kenapa
So macam mana? Okey, Cik Azhar nak tahu tak macam mana saya nak sediakan satu dana untuk Cik Azhar 150,000. Kan? Nanti dia akan tanya, macam mana? Okey, macam mana? Very very simple. Okey. Kalau do nothing, kalau Cik tak buat apa-apa sekarang, to you is kosong. Okay? To family is, to you is 0 and to family is yang tadilah berapa? 60,000. Transfer cost is cost yang ditransferkan kepada you. Tetapi kalau you buat sekarang, do something, Cik bayar hanya dengan sebulan RM100 sahaja. Alright? To family is kosong, hutang, cost, hutang. Dan transfer cash 150,000 dibayar kepada you punya family. Alright? So, kita bukakan satu tabung kat sini dengan sebulan RM100. So, 150,000 ini akan diberikan kepada you punya family. Faham? Okay, ini antara salah satu teknik presentation yang selalu kita gunakan untuk kita nak buat plan hibah. Okay, bila you dah highlightkan benda-benda yang macam ni, kita dah tunjukkan kat dia NRE punya berapa, kita tunjukkan dia RE dia berapa, kan, total up semua. So kita nampak, cik short cik punya tabung ni sekian-sekian banyak. Cik short 300,000. Tadi saya bagi senario yang duit dia banyak 200,000, 100,000 compare dengan dia punya perbelanjaan tahunan. Tapi you all percaya ke sekarang ni simpanan semasa tidak mencapai 100,000 bagi golongan umur 40 tahun dan ke bawah. Setuju tak? Setuju kan? So pembelanjaan ataupun simpanan semasa golongan 40-an yang ke bawah tidak mencapai langsung sehingga 50,000 pun tak dapat. So kat sini mungkin dia akan total up 20,000. Hutang dia tahunan lebih tinggi daripada semasa. Dekat situ kita boleh buka sum kabut lagi besar. Ini teknik presentation. Bagaimana kita nak tacklekan dari segi dia punya keperluan semasa. Baru dia nampak, aku punya pembelanjaan lagi tinggi aku punya kewangan. Betul? Sekarang awak tak nampak, aku ambil plan hibah ni untuk apa sebenarnya? Waris pandai-pandai dah cari sendiri kan. Selalu kita main fikiran tu kan, klien-klien. Pandailah nanti besar anak bini aku pandai cari sendiri kan. Dia bekerja government dan sebagainya. Tapi salah. Sebenarnya bilanya income earner tu meninggal, dia meninggal hutang. Satu. Yang kedua, dia meninggal kos pembelanjaan anak-anak dia. Kan? Takkan dia nak biarkan orang kata apa? Anak-anak dia tercicir dari segi pembelanjaan. Dan ketiga, dia meninggalkan dari segi apa lagi, tuan-tuan? Dia orang rasa dari segi apa lagi? Pertama tadi, pembelanjaan. Yang pertama, hutang. Yang kedua, pembelanjaan anak-anak. Okey, yang kedua, pembelanjaan, pengurusan hidup dan sebagainya. Dan keempat, untuk menguruskan harta-harta faraid yang ditinggalkan oleh si income earner tu. Okey. So, kalau tak cukup dalam tabungan tu, macam mana dia nak teruskan, waris tu nak teruskan perjalanan hidup. So, ada sebarang soalan tak bagi sale idea yang guna yang ni? Siapa nak yang ni? Ni kosong ni senang ya. You boleh jumpa. Contohnya, Kak Pah pakai ni. Kak Pah ada Kak Pah? Ada. Kak Pah beri banyak-banyak ni. Kak Pah cerita pergi kat cikgu. Ni, aku nak cerita kat hang sikit. Tak payah sebut pasal. Tak payah sebut. Nak yang tu. Tak payah sebut pasal takaful. Cakap dia, aku tak nak cerita pasal takaful kan. Aku nak tengok dulu. Apa kita punya financial kita ni bagus ke tak bagus. Akak jumpa dia, okey. Aku tak nak tahu hang punya income, akak cakap tu. Okey. Cuma aku nak tahu dua perkara ni. Iaitu kita percaya dalam income kita ni 10% untuk reward diri kita. Macam untuk klien tu untuk reward diri you. Dan 90% ni memang untuk family. Betul. Tapi aku nak tahu sekarang ni yang 90% ni. Cakap kat dia. Okey, 90% ni aku nak tahu NRE dan RE, expenses. So kita list down kan? Aku list down kan. Okey, bill hang berapa setahun? Okey, loan hang berapa setahun? Belanjaan rumah berapa setahun?
anak-anak berapa setahun, keluarga lain-lain berapa, total setahun. Dan tanya juga pasal EPF saving. Dia, yang ni bagus ni, dia takkan bagi tahu banyak, dia akan beritahu sikit-sikit. Bagus kan? So, bila dia bagi tahu sikit, kita beritahu nanti jumlah semasa. So, kita list down kat sini, RE berapa, RE berapa. Ya. So, bila RE tu, return expenses dia punya simpanan, divide by NRE dia punya belanjaan, dia akan short nanti. Dia akan nampak tahun. Maksudnya dengan duit simpanan dia, dengan duit simpanan yang dia ada sekarang, dengan belanjaan tu, dia boleh survive berapa tahun. Ni hang ni aku tunjuk hang ni, cikgu ada sekarang ni cukup-cukup ngam ni survive 2 tahun. Agak-agak cukup tak untuk anak-anak dan ahli keluarga. Selalu dia boleh cakap tak cukup. Dan agak tambah lagi, ahli kewangan mengatakan yang paling bagus kita nak ada 10 tahun. So ambil yang short year tadi, contohnya short year 8 tahun kali balik dengan NRE, jumlah dia punya apa? Jumlah dia punya non return expenses yang benda-benda ni, pembelanjaan ni, so akan dapat nanti berapa lagi short. Mungkin short dia 500,000. Betul akak cakap ke dia, okey nak aku buatkan satu tabung khas untuk 500,000. Macam mana dia kena tanya kan? Very simple. Jumlah sebenarnya 500,000, very simple. Okey, dan aku nak beritahu satu perkara lagi kat cikgu, cakap itu, kalau do nothing, hang tak buat apa-apa hari ni, untuk you kosong. Maksudnya hang tak perlu bayar. Tapi untuk family hang yang aku cakap tadi tak cukup 800,000, family kena tanggung 800,000. Tulis kat sini 800,000. Apa yang kau transferkan? Kau transferkan kos kepada family kau. Okey, betul. Kalau kau buat do something, kalau cikgu buat do something hari ni, cikgu bayar hanya RM100 saja. Contoh cikgu cakap apa kira RM100 saja. To family. Cost to family kosong. So family cikgu kosong punya cost. Tapi apa yang transfer, kita transfer cash. Etika transfer cash to your family. Buat je ni insya-Allah. Okey. Not NRE, non-return expenses. RE adalah return expenses. Return expenses yang macam tadi lah, saving dan saving. Alright. So siapa ada tanya, nak tanya soalan lagi? Ada nak tanya soalan yang tak faham? Tak apa? Kak apa kena go through tengok dulu, nanti apa-apa Kak apa akan tanya. Okey, siapa lagi yang tak faham lagi? Nak tanya lebih lanjut?